Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah terdapat bersama-sama. Terima kasih Tuan Jawatan Kuasa, pegawai dan juga pihak pengurusan Surau Taqwa dan sudi jemput saya. Pertama kali saya datang sini. Saya Syazwan Jaafar daripada Rawang, bertugas di Masjid Qurtubi Segambut, seorang pendakwah bebas, juruterapi psikologi Islam dan juga seorang usahawan. Alhamdulillah hari ini cuti, beranilah saya datang sini. Kalau tak cuti, dia bukan tak berani datang, tak berani janji sampai pukul apa. Dia hari ni lapang jalan boleh lah. Alhamdulillah, terima kasih. Tersesat sikit tadi masuk kat department sebelum ni. Dapat jumpa jugalah, Alhamdulillah. Jadi tuan, ini adalah satu nikmat Allah kalau kita dapat mari sini. Kerana Allah pilih orang tertentu je yang datang rumah dia. Tempat yang paling mahal sekali adalah rumah Allah Ta'ala. Kalau kita berjaya jadi tetamu Allah, bermakna Allah dah pilih kita. Yang dalam ribuan orang kat Kajang, mungkin puluh ribu, mungkin ribu orang di Taman Seri apa ni? Taman Seri Mewah ni mungkin ribuan orang Islam di sekeliling kita. Tapi Allah tak izinkan dia orang datang atas faktor yang tak tahu macam-macam. Tapi bila kita yang Allah Ta'ala beri izin ni, maknanya ada kasih sayang Allah kat kita. Dia gerakkan hati, dia kuatkan kaki, dia kuatkan minda kita supaya kita datang juga. Kerana usia tak boleh patah balik. Anda tinggal satu detik, sedetik dah tambah nak pergi ke kubur. Tinggal satu hari, pendek dah satu hari nak pergi ke kubur. Kalau kubur tu ada tempoh tertentu kita nak jumpa, nak pergi rumah kita yang tu, dia makin hari makin potong. Dia tak tambah dah. Tambah dah. Amalan kena patutnya tambah. Jadi banyak hadis-hadis tentang kelebihan solat di masjid, surau, solat tuntut ilmu di rumah Allah Ta'ala ni tak terkira banyaknya. Antaranya hadis daripada riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Maksudnya Nabi SAW bersabda, yang bermaksud siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan solat fardu, pahalanya ibarat pahala orang yang membuat haji dengan ihramnya. Sesiapa yang keluar semata-mata untuk solat sunat duha, pahalanya ibarat pahala orang yang membuat umrah. Solat yang disusuli solat tanpa sebarang perbuatan sia-sia, di antaranya adalah merupakan catatan di dalam golongan iliyin tertinggi. Hadis tadi riwayat Abu Daud. Perbuatan yang lebih utama, kita bersuci berwuduk di rumah dulu sebelum datang sini. Apa dia tadi? Kalau kita main sini, datang sini dalam keadaan dah berwuduk tadi, keluar rumah tadi, memang nak laksanakan solat maghrib tadi, pahalanya ibarat pahala orang yang membuat haji dengan ihramnya. Dah dapat pahala nak pergi haji, buat haji. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi saran mai datang, jomlah datang, pasal manusia ni terdedah dosa lagi banyak daripada pahala. Luar daripada tempat ni, kita bukan boleh collect pahala banyak. 24 jam, kita ada beberapa detik je duduk dalam rumah Allah Ta'ala. Lebih, 20 lebih jam lagi tu, tak tahu mana dah kita. Kalau berkira-kira juga nak datang sini, berkira-kira juga nak beribadat, saya tak tahulah adakah detik lain yang anda Ta'ala, awak boleh, anda, kita semua boleh dapat pahala. Belum tentu dapat. Keluar kejap lagi, urusan dunia dah terus di depan kita. Bahkan terdedah dengan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut yang kita diam-diam duduk di sini je.
Sinilah tempat kita semayang, kita diam, kita dengar. Dalam sejam tu penuh pahala. Dan dalam sejam tu punya pahala punyalah banyak. Tadi datang, itu tak kira langkah tadi dah dapat pahala. Wuduk dekat rumah, Allah Ta'ala Nabi cakap apa? Dapat pahala haji. Duduk sah pertama, malaikat tolong doa sama. Duduk semayang dekat masjid 27 kali ganda. Barang siapa yang tahu kelebihan azan dan saf pertama, dia akan berebut-rebut sampai nak cabut undi. Duduk pula iktikaf sini sampai waktu solat akan datang. Allah kira semayang daripada tadi. Malaikat pun duduk dengan kita tepi-tepi ni. Turun rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, turun sakinah, ketenangan kat jiwa. Kalau nak sebut, berderet dapat. Pasal Allah tahu umat Muhammad dosa banyak. Jadi dia bagi peluang, bila datang rumah dia ni, bonus dapat. Itu tadi. Baik, solat 5 waktu, semayang 5 waktu ni apa dapat? Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tiada seorang Muslim pun yang apabila masuk waktu solat fardu, lalu dia menyempurnakan wuduk, khusyuk dan rukuknya, kecuali semua itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelum itu selain daripada dosa besar. Perkara ini wujud sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Solat fardu je, dengan fardu yang akan datang, dia menghapus dosa-dosa. Selama mana kita jangan buat dosa besar. Jadi automatik solat tu sendiri Allah Ta'ala padam dosa tengah-tengah. Buat sekarang, ini maghrib dengan isyak, kita tak adalah dosa sangat tengah-tengah ni. Ni lepas isyak sampai subuh kan, ada lebih kurang 8 jam macam tu. Boleh jadi ada dosa kita buat kejap lagi. Tengok TV lah, apa ada tengok TV tu tak salah. Tapi mungkin ada aurat orang lah, apa semua. Sembang dengan kawan, ada cerita macam-macam sikit lah, ada sikit bazir masa ke apa ke. Adalah kata satu guni dosa kecil. Mayang subuh, Allah padam balik dosa tu. Dosa kecil-kecil ni lah. Kita bukan ada buat dosa besar dah tuan-tuan. Dosa besar yang ada besar-besar, bunuh orang, rogol orang, minum arak, main judi, tak buat dah. Dan tapi kita ada tak terlepas dosa kecil. Tapi dosa kecil ni cara nak menghapus dia lah dengan ibadat. Dan antaranya ialah semayang. Orang yang semayang 5 waktu ni, dia dah kira habis antaranya untuk dosa-dosa kecil tu. Betul Nabi SAW cakap dengan sahabat, cuba bayangkan depan pintu rumah ni ada sungai yang mengalir. Lalu engkau mandi 5 kali terjun dalam sungai itulah mandi. Apakah ada lagi kotor kat badan kau? Tak ada. Nabi cakap itulah solat 5 waktu. Dia mencuci, membuang dosa-dosa yang ada. Di antara semayang tu dia hapuskan dosa dan sebagainya. Solat jemaah bersama imam, tadi kita dah buat tadi. Saya tak sempat buat lah, saya datang lambat. Tapi tuan-tuan dah dapat lah. Solat jemaah lebih afdal daripada solat sendirian sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk perempuan, solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid, walaupun masjid Nabi. Ni ada muslimat sini? Tak ada. Ada. Muslimat tapi cakap jangan halang lah orang perempuan nak datang masjid. Tapi kalau dia duduk kat rumah pun pahala dia banyak. Dia sama je, dia duduk kat sini pun dapat pahala, dia duduk kat rumah pun dapat pahala. Kita tak boleh, orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh sebenarnya tak datang masjid. Tapi dia orang duk ingat sunat, dia ingat apa, sunat ni hukum utama dia sunat muakkad. Tapi kalau tak ada sebab musabab, telinga boleh dengar azan, dia boleh jatuh wajib. Cuma Nabi tak wajibkanlah betul-betul wajib. Nanti kan kena jadi macam sembahyang Jumaat tu semua kena datang. Orang tengah kerja ke kat tengah bawa kereta semua kena berhenti. Jadi cukuplah Nabi SAW letak solat Jumaat tu mesti semua kena berhenti. Kalau 5 waktu kena buat macam tu, pening kita. Dah bila tak buat macam tu, ambil peluang pula tak datang. Ni tak boleh.
Nabi kalau wajibkan kita, siaplah. Tiap-tiap waktu kena jadi macam sembahyang Jumaat ni. Tapi dia tak wajibkan. Namun ada hadis-hadis yang berbunyi macam dia paksa juga. Antaranya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang buta. Buta yang lalu berjumpa Nabi, tanya dia, "Ya Rasulullah, aku buta. Dulu aku ni ada orang tolong bawa aku, pimpin aku." Orang buta biasalah ada pembantu tolong bawa dia pergi masjid. Sekarang pembantu aku ni dah tak ada. Jadi ada masalah sikit lah nak pergi masjid ni. Boleh tak aku sembahyang kat rumah? Nabi cakap. Nabi cakap, boleh lah. Dah berapa tapak Nabi jalan, Nabi stop. Nabi pusing balik, kejap. Kau boleh dengar tak azan? Dengar. Kalau dengar kau kena pergi juga. Ni orang buta. Kalau tak buta, orang buta tu patut kalau dapat sunat kat dia lagi. Tapi pun Nabi suruh pergi juga. Ada lagi satu hadis, Nabi duduk semayang, duduk kat masjid. Nabi cakap, kalau ikutkan hati aku ni, aku nak suruh seorang ganti jadi imam. Aku nak ajak 2-3 orang budak-budak muda pergi ambil kayu api, pergi bakar rumah yang dalam dia ada laki-laki tapi tak datang masjid semayang. Kalau dia cakap, kalau nak ikut hati aku nak suruh orang ganti aku jadi imam semayang, aku nak bawa 2-3 orang, aku nak pergi ambil kayu api, aku nak baling bakar rumah kalau ada lelaki dalam rumah tu tak datang. Ni yang ada ulama sebahagian mazhab, antaranya Hambali, dia wajib kan semayang jemaah wajib. Memang wajib. Cuma wajib tu kita taklah sewajib sembahyang Jumaat tu, tapi bila tak diwajibkan dia jadi macam main-main macam tu lah. Datang tak datang, pasal manfaat dapat pahala ganjaran ni bukannya orang lain, orang yang datang tu. Kira Allah Ta'ala ni macam paksa untuk bagi dia pahala. Tolonglah datang, aku nak bagi kau benda ni, tapi kau tak nak. Dengan datang tu bukan aku datang free-free je, aku bagi bawa balik haji, pahala umrah tadi, pahala balik kita ni kejap lagi, buku kita tu tebal lah. Yang kita akhirat esok kita pun tak tahu ya ke benda ni pun rekod. Setiap langkah. Pasal kita sendiri baca buku amal kita nanti akhirat. Bila kita baca, kita ingat kita datang sembahyang isyak je, Tuhan kira lah 27 markah tu. Rupanya lebih dari tu. Langkah kaki, wih, berapa tapak ni? Daripada naik motor tak kira lah naik apa pun. Tu, ada doa masuk ni. Malaikat doakan kita ni. Duduk pula majlis ilmu, pahala kat situ. Allah kira semayang daripada tadi sampai semayang lagi satu. Berapa banyak aku dapat ni? Allah tulis pahala pergi haji. Allah malaikat doa pun masuk. Dalam sejam tu, kita ingat dapat pahala semayang isyak je. Rupanya berlipat-lipat kali ganda. Satu waktu. Kalau 5 waktu. Allah paksa, Nabi paksa seolah-olah datang bukan untuk bagi Nabi manfaat, bagi kita. Seolah-olah macam ni lah, saya buka kaunter kat sini, letak 1000 kat sini seorang, 4 bungkus 1000. Meh datang, aku nak bagi 1000. Meh datang, aku nak bagi 1000. Pun tak datang. Macam tu lah. Dipaksa pergi kat rumah, ketuk pintu, nak bakar pintu tu, pergi datang masjid. Pergi lagi, panggil lagi dengan azan, tak cukup dengan azan. Nabi keluar hukum, kalau saja-saja orang buta pun kena datang. Kalau boleh Nabi nak ketuk pintu rumah orang lelaki, so datang masjid. Rupanya datang nak buat apa? Rupanya nak bagi sampul pahala. Bukan datang untuk undi dia ke apa. Manfaat tu kat yang datang, bukan datang dapat ke Nabi ke ataupun kepada Allah Ta'ala. Pun tak datang. Dapat pahala tu kat kita, bukan kat orang. Dia bukan MLM sangat. Pakcik datang, saya dapat. Awak datang, saya dapat. Jadi kita panggil ramai-ramai, manfaat tu dapat kat seorang tu. Tak, awak sendiri dapat benda tu, bukan orang lain. Tapi kedekut juga. Tuan-tuan jangan heran, benda ni berlaku di seluruh bumi Allah Ta'ala. Kebanyakan tempat memang makin kurang orang.
Generasi baru tak muncul. Yang dah ada semakin hilang. Di mamah usia, kesihatan, tak larat dan sebagainya. Kalau kita balik kampung, kita tengok surau kampung kita makin lama makin suram. Apatah lagi generasi bawah dah pindah. Anak-anak menantu, cucu dah pindah. Tinggal pakcik tua-tua. Pakcik tua makin tak larat. Bukan makin ramai, dia makin kurang lah. Di surau kampung dah makin mati satu-satu. Bukanlah surau tu mati, pengimarahan tu mati. Masjid dekat kampung-kampung, kuliah pun dah tak ada. Apa pun dah tak ada. Di bandar ni, kita ingat semua datang kat bandar. Beli rumah kat Kajang, beli rumah kat Semenyih, beli rumah kat Bangi. Asal kampung Melaka, asal kampung Johor, asal kampung Perak. Kita ingat semua berlonggok kat sini, Alhamdulillah. Bila kita datang kat Kuala Lumpur, tak kisah mana area sekalipun, rupanya mereka tak ada. Dan ni bukan di sini, di seluruh tempat. Saya bukan mengajar satu tempat, tuan-tuan. Puluhan mungkin tempat sebulan. Inilah benda yang sama. Dan bahkan saya juga imam satu surau. Dan saya juga bertugas di sebuah masjid. Memang apa yang dalam kepala kita ni fikir, macam mana nak bagi orang datang. Macam mana nak bagi orang datang. Rupanya memang susah untuk orang datang. Kerana biiznillah, Allah izin ke tak. Sebab tu syukur dulu. Kita yang dalam ni tadah tangan, ya Allah, terima kasih lah. Kau dalam di celah-celah ribuan manusia, ada yang baik, ada yang berjuta-juta, mungkin beribu-ribu gaji, tapi aku kau pilih jejak sini. Pasal Allah pilih, bukan calang-calang orang boleh duduk dalam rumah dia. Apa? Langsir. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak dengar. Dengar tak? Yang? Dengar. Okey, ada nak menengok kot. Ha? Tengoklah, tak apa. Gemuk orangnya. Apa khabar, Kak? Sihat? Terima kasih. Jenuh kita fikir. Duduk dengan pengurusi, duduk dengan kerusi, duduk dengan tak siapa, mana nak suruh orang datang. Panggil Ustaz Glamour, datanglah hari tu je. Lepas dia balun sate, dia balik tak datang-datang terus. Yang tua-tua datang, kadang-kadang kita tengok, hai, raya aku nampak orang tua ni, hari ni aku nampak pula dia. Alhamdulillah, mau dah datang surau kita ni. Sehari dia datang, Alhamdulillah. 2 hari dia datang. Hari ketiga tiba-tiba dia pergi cuik kita. Ni aku ni nak jemput, ni apa ni, kenduri anak aku ni. Ni Pak Imam ni siapa? Oh, nak jemput kenduri. Tak apalah, kita pun bagi kenal ni. Ni Imam, ni Tok Bilal apa semua. Nak buat doa selamat ke apa, okeylah. Hari kejadian dia pun jemput kita. Kita pun pergi baca doa apa lebih kurang. Habis kahwin, esok lebu dah balik. Tu, datang. Oh, Ustaz nak cukur jambul lah Ustaz. Jemput datang rumah lah. Boleh lah. Budak muda ke apa ke, tanam uri, dia cari tapak masjid juga. Dia tak tahu mana nak tanam uri. Cari-cari, kita pun cakap tak apalah, nanti kita pergi rumah lah, dia buat akikah lebih kurang. Habis akikah, tak datang dah. Ustaz, apa hal ni, berpeluh-peluh ni? Isteri saya setan dah masuk dalam badan dia lah, dia jadi gorila. Oh ya ke? Tak apalah, saya pergi rumah, saya tiup lah lebih kurang, elok. Itulah sekali datang. Tu sekali datang. Tadi orang kahwin, orang beranak, orang masuk hantu. Assalamualaikum, Pak Imam ada? Ada apa? Dah bawa kertas nak cop nikah. Nikah. Assalamualaikum, bawa borang, anak nak sekolah, nak minta borang bantuan nak cop. Okey,
Itu je lah muka aku nampak kau datang. Ustaz, ada satu lagi dia parking kat kereta, dia parking dekat kita punya masjid, dia parking, dia duduk dalam kereta, dia tak keluar-keluar masa azan semayang. Azan asar. Hai, ramai lelaki kat luar ni, dia parking duduk atas motor, duduk dalam kereta. Kita dah bang azan asar, kenapa tak turun-turun ni? Oh, dia tunggu anak dia balik sekolah agama. Sekolah sebelah tu. Anak dia balik sekolah agama 5.30. Azan 4 suku sampai 5.30 tu, sampai dah habis semayang, kau duduk lagi dalam kereta tu. Oh, datang masjid pasal nak ambil anak sekolah agama. Okey. Last kali datang bila? Bila kau dah tak boleh gerak dan kau minta kita mandikan kau. Itulah lama sikit dia duduk dalam 2-3 jam. Takkan nak macam tu, tuan-tuan. Pasal akhirnya Tuhan nak tunjuk, kau lari ke mana pun di dunia ini, akhirnya penghujung kau kena ngadap dia kat sini juga. Orang sembahyangkan kau. Nak bagi tunjuk juga ke orang, kau pergi mana pun, sebesar mana pun kuasa kau, akhirnya kau disolat jenazah juga. Betul kata-kata orang dulu-dulu, solatlah kamu sebelum kamu disemayangkan tu kan. Kalau masih itu, hanya anda boleh lihat roh anda disolat, anda tak boleh solat dah. Masa tu nak nangis, Allah kenapa aku tak datang sini? Pasal akhirnya kau datang juga. Akhirnya kau akan datang juga. Tapi datang untuk kali terakhir, tak ada lagi anak menikah, tak ada lagi cukur jambu cucu, tak ada lagi nak bayar zakat fitrah semata-mata, tak ada lagi nak tengok apa ni sembahyang raya, sembahyang Jumaat. Hari ni kau datang last sebelum kau nak merengkuk dalam kubur. You tak ada pilihan. You tak ada pilihan. Hantu masuk, baru nak cari rumah Allah Ta'ala. Cucu tak tahu nak cukur jambul macam mana, baru nak datang rumah Allah Ta'ala. Pi zakat fitrah tak tahu nak lari mana dah. Kalau boleh Tok Amil nak duduk depan pagar tu, pergi kat pintu kereta dia. Dia nak turun masuk sini pun dia rasa macam allergic. Boleh kena gatai-gatai badan dia. Ni apa ni? Sampai tahap itu anda buat rumah Allah Ta'ala, maka selayaknya Allah Ta'ala tak izinkan kau datang. Atas bukan masalah Allah, masalah sendiri letak tempat ini tempat mengerikan. Nah, kalau dia nampak kita kat kedai makan tu, dia punya pandang ke lain terus, tengok tom yum terus. Malu, aku bersalah, ahli syurga lalu, malaikat maut nak tegur aku, macam tu lah. Semua jadi masalah. Dan ingatlah, yang dah duduk dalam ni pun dia bagi pecah belah juga. Isu yang kedua, setelah kita tak gagal memanggil orang datang rumah Allah Ta'ala, isu kedua, macam mana nak satukan orang yang dah datang dalam rumah ni pula. Ini satu bebanan juga. Ya, ini pertama, kalau dia tak berkelahi pasal benda lain, dia akan kelahi pasal satu politik. Tapi di Kuala Lumpur, Selangor, nampak gayanya dia dah tak ada benda ni sangat lah. Dulu-dulu mungkin ada lah. Ada orang hijau lah, orang purple lah, orang pelangi lah, apalah, dia terbawa-bawa. Sampai penceramah pun 2x5 juga. Jadi panggil ceramah ni nak tengok dia punya kepiah hijau ke hitam. Ceramah ni songkok keras ke songkok lembut, serban ada buah atas kepala ke tak. Itu pula. Bukan saya tak pernah pergi. Saya pernah pergi di luar wilayah Persekutuan dan Selangor, pergi satu negeri. Dia awal-awal lagi dia cakap, Ustaz, color hijau ke oren? Apa ni? Aku macam ni lah color coklat sawo matang. Kan, maksudnya dia punya color of influence tu lah, apa punya color kecenderungan parti tu. Saya tak ada duduk mana-mana parti, dia cakap. Saya pengundi. Kalau hari ni parti ni jadi setan, esok aku tak undi lah, walaupun semalam dia malaikat. Aku tak terikat dengan mana-mana makhluk. Aku terikat dengan hukum Allah Ta'ala. Pada masa ini kalau aku undi, aku istikharah, Tuhan tunjuk aku suruh pangkah ni, walaupun semalam aku cerita lain, hari ini berdetik itulah dia. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada satu makhluk pun maksum dan tidak ada salah melainkan Allah Ta'ala dan Rasul saja tak salah. Selain daripada itu buat salah.
Jadi kalau hampa nak jadi orang baik, bukti kepada masyarakat dan aku akan undi korang. Jangan tanya aku undi apa, pasal undi adalah rahsia. Okeylah, dia pun tak puas hati sangat, dia pun panggil lah kita ceramah. Sekali tempat tu kala sekian-sekian. Ustaz, kat sini ustaz boleh banyak hantam cukup-cukup. Dah kala engkau, aku nak hantam apa? Sampai dalam ceramah pun kau nak suruh aku sembang benda ni. Inilah punca saya cakap tadi. Antara perpecahan pertama ialah orang politik. Bukan salah politik. Kalau tak ada politik tu juga bermasalah. Tetapi janganlah sampai berlebih-lebih, sampai membuatkan jemaah dah lah datang ciput. Engkau nak ciputkan lagi. Syaitan duduk kat situ. Syaitan duduk kat situ. Orang politik duduk dalam parlimen boleh makan sate roti canai sama-sama, teh tarik. Orang berpolitik di masjid langsung selisih, selipar pun tak nak susun sebelah. Mana boleh macam ni? Bos tak macam tu. Tuan-tuan tengok ni. Bola sepak lah. Bola sepak. Negeri A lawan negeri B. Macam nak mampus kita tengok bergaduh dalam padang. Dia punya bergasak, kasut terbang, kad merah melayang, siap tolak dada, siap kena taji kaki, terbang kawan tu, lumpur kena muka. Bergaduh dalam tu. Saya nak tanya, gaji seorang-seorang berapa? Tak kisahlah barat ke apa, jutaan gaji seorang-seorang. Ada 22 orang dalam tu, dan ada kerusi luar tu simpanan 30 lebih orang dalam tu, semua milioner. Gaji kalau dia masalih minggu ratus ribu. Dia bergaduh. Habis 90 minit, apa dia buat? Dia salam kawan dia gaduh tu. Dia salam, ni baju aku kau ambil, baju kau ambil. Nampak? Lepas tu dia duduk dekat fitting room, dia pun minum sama. Oh, tadi kau hantu kau lah, kau sakit kaki aku, kau tak bantai. Sorry lah bang, main lah, biasalah. Naik bas masing-masing dia balik. Esok lawan orang lain pula. Okey, yang duduk kat stadium, oh, bakar motor. Bakar motor, nak ambil kayu, nak pelupuh kawan tu. Ada bergaduh-gaduh, terbakar kursi stadium. Nak tanya gaji berapa? Bukan dapat gaji buat benda tu, anda keluar duit tiket untuk tengok tu. Pemain tidak bergaduh, tetapi masyarakat yang menonton sampai jadi gila. Sampai polis FRU kena datang. Sekarang ni siapa yang bergaduh sebenarnya? Sebab tu syaitan mewujudkan suasana. Pertama, politik. Saya tak cakap salah politik, tapi dia antara sebab lah orang kadang-kadang dia jadi suasana. Nombor dua, kalau dia dah tak ada politik punya, macam surau kita ni cantik, colour pun semua colour ada, tak ada apa, saya pun tak tahu apa-apa cerita sini. Dia kacau nombor dua pula. Apa dia? Aliran kepercayaan, aliran agama pula. Ini surau tabligh kah? Ini surau Pakistani kah? Ini surau Wahabi kah? Ini surau apa ni, Kasidah punya geng kah? Ini, aduh, ini pula. Ni realiti. Sampai Jawi Jais kena teropong tu. Apa Pak Imam ni? Ustaz yang datang ni, dia punya selendang ke macam mana dia punya aliran ni? Bila AJK tu ada kecenderungan tertentu, dia panggil ustaz-ustaz yang macam tu pula. Duk hentam jugalah jemaah yang tak berapa senang dengan dia ni. Dah tak datang lagi. Tadi politik dah buat beranda. Ini kawan yang agama pula. Yang geng yang tabligh pula, dia suka tabligh dia punya geng pula. Orang biasa pula tak suka. Sebenarnya tak ada masalah apa pun. Dah yang geng bergendang pula, dia bawa gendang kat sini juga, dia nak selawat siang malam. Dah geng lain pula kata apa benda tak habis-habis ni. Aneh-aneh datang. Jais pun pening, Jawi pun pening, semua pun pening. Masalah aliran apa ni, kecenderungan agak apa ni, aliran masing-masing pula. Semua ahli sunnah wal jamaah jadi ahli sunnah punah waranah. Syaitan. Dia tengok kat sini tak boleh, kat politik pun tak boleh. Apa aku nak kacau masjid ni? Ini tak boleh masuk, ini tak boleh masuk. Dia kacau kewangan pula. Ada pula jawatan kuasa kaki buat
renovation ke apa ke, duit pun tak tahu pergi mana, ada juga. Saya ada pergi satu tempat tu, bukan sini lah, jauh dari sini. Saya pergi, saya rasa pelik masjid tu. Masjid tu punyalah besar, 8 kali tempat ni kot. Punya besar, indah tersergam, besar yang amat, ada sekolah agama. Sekolah agama tu pun dah tutup dah sebelah tu. Saya datang rasa macam malap, macam tak ada apa-apa kat tempat tu. Apa seorang tak ada, lampu pun macam tak ada. Rupanya dalam beberapa kali baru jemaah cuit, "Ustaz, masjid ni saya bukan nak cakap apa, saya pasal saya nak jumpa lah sesiapa. Saya dah selalu ngajar tetap situ, buka kitab. Orang yang panggil saya tu pun tak berapa saya nampak sangat. Tak apalah, dia sibuk, dia bukan jawatan kuasa. Bila saya datang dah banyak kali, saya nak jumpa lah, nak salam lah siapa-siapa yang jaga masjid tu. Rupanya tak ada seorang pun, jemaah je. Saya tanya, mana tuan pengurusi ke, tuan setiausaha ke bendahari? Ni masjid saya cerita, bukan surau. Masjid ni besar. Dia cakap, "Ustaz," Allah, dia giling kepala dah. "Why? Kenapa giling kepala?" Macam mana nak cakap, Ustaz? Masjid saya ni, kita orang ni sebenarnya jawatan kuasa dah dekat tahun tak datang. Tahun tak datang. Saya cakap, yelah, big boss mungkin tak datang, yang bawah dia kan ada 10-12 orang. Semua sekali dia cakap. Macam ni pun ada pula. Dah jadi suram juga azan ni. Ke terus ke apa macam ni? Azan dulu. Jadi dia sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ati Muhammad wasilata wal fadilah basku maqama mahmud. Okey. Kita nak sambung sampai jarum panjang tu kat mana, tuan-tuan? Mana Tok Bilal? Yang selesa lah. Tak boleh pukul 9 ni, pasal dia azan dah makin cepat. Ingat 8.40 tu kita berhenti dah kot.
Bagi ruang orang nak wuduk, bagi orang yang kat rumah tu datang, melangkah adalah 10 minit tu lah. Baik. Itu tu satu, dia pengurusan pula. Bila jadi macam ni, kurang juga orang datang. Itu nombor 3. Politik nombor 1, aliran masing-masing nombor 2, pengurusan nombor 3. Nombor 4, isu sesama jemaah pula. Hak gaduh kat luar, heret buat masuk dalam. Ini dulu pernah hutang aku RM15 tak bayar, aku malas datang tengok muka orang tua tu. Aduh, ni rumah Allah Ta'ala, bukan rumah kau. Kau jangan bagi dia masuk rumah kau dah lah. Apa sebab hal luar nak bermain dalam ni? Anak dia dulu kawan dengan anak aku, tak jadi nak kahwin. Aku pun menyampah tengok muka dia, tak mau aku pergi surau tu. Dia ada kat situ. Nampak? Contohlah, subjek yang tak kena mengena dengan peribadi dan Allah Ta'ala, ada heret buat masuk untuk Allah tak datang rumah Tuhan. Tak guna betul benda ni. Setan berjaya buat macam ni. Pergaduhan di luar, tak sefahaman di luar membuatkan anda terhalang untuk masuk sini. Sedangkan niat masuk sini, soli fardu sekesian lillahi ta'ala. Tak nak apa-apa, bagi salam baliklah. Yang rugi anda, bukan orang lain. Itu nombor 4. Nombor 5, tak puati pula dengan imam dengan Tok Bilal pula. Itu Tok Bilal, bukan Tok Bilal sini, kuat suara dia tadi sampai Sungai Sekamat dia dengar tu. Otai masih berbisa. Kadang-kadang rancangan otai duk masih berdosa. Kita jangan mau jadi macam tu. Ini otai berbisa. Azan pula kutuk. Saya duduk masjid surau lama tuan-tuan, yang masuk kat telinga saya ni, azan tak sedap. Aduh, Tok Bilal bin Rabah azan, bukanlah suara dia merdu. Kerana ada seorang sahabat lagi nak azan, merdu. Malaikat tak turun, cakap tak dengar bunyi azan sampai langit. Dia bukan kira sedap, kira sampai jelas dan jadi. Dia ni pun ada mengaji taranum sikit lebih kurang. Dia tengok Tok Bilal tu berkata macam biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kira dead tone, orang panggil tone mati lah. Tak ada irama lenggok, tegak aja macam tu. Mu'alab mana azan ni? Mu'alab mana azan? Aduh, tak ni, kenapa ni jadi masalah kat kau? Azan. Itu yang pandai lah. Yang tak pandai pun boleh cakap memandai-mandai. Tak ada orang lain ke boleh azan. Sebabut perut aku dengar orang tu ni azan. Yang cakap tu pun tua juga. Sekali Tok Bilal tak datang sakit perut. Yang dia tahu, dia tengok jam tu. Bila dah tek tu, Mana apa? Azan. Dia tak ada. Dia tunggu lagi seminit 2. Mana? Dia tengok kiri kanan, mana? Tu, tengkuk dia sampai keluar tengok tu. Motor Tok Bilal ada ke tak? Motor ada ni. Jenguk. Dah 5 minit dah, dia dah rimas dah. Tuan-tuan, cuba suruh dia azan. Memang tak mau ni, cakap je lebih. Haji, bising banyak, bising kat mikrofon tu. Turun on bang, saya on kan. Tak, aku bukan tak nak azan, dia tak berapa sangat. Perangai. Komplain. Orang bagi mori lepas ceramah ada kuih karipap sikit dengan mihun ni, apa-apa duit 3 sekutip minggu-minggu 2,500 karipap punya. Ni benda ni. Engkau tak bagi 1 sen habuk pun. Kau yang cakap ni 1 sen habuk pun kau tak bagi. Orang bagi benda ni kau komplain juga. Biarlah kita cakap benda ni lantak. Saya bukan datang lagi kot, tak tahulah. Orang nak marah-marah lah. Lepas ni saya start kereta, saya cabut lah. Kalau panggil lagi, Alhamdulillah. Tapi panggil hari cuti lah. Hari subuh tak apa. Baik. Imam pun sama. Duduk belakang imam ada 2-3 orang. Masjid besar lah. Imam ni tadika ke tak sekolah kafar ni imam. Imam tu pun baca pun satu macam punya nada biasalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadilah tajwid dia betul-betul cukup lah.
Jemaah belakang ni lari pergi masjid jauh sikit. Imam sana sedap baca. Masbuk ke mabuk pun tak apa. Yang penting aku lari daripada imam ni. Ini semua punca-punca. Tok Bilal tak sedap, Tok Imam tak sedap, ketuk jam ni yang pandai. Bila imam tak datang, seorang pun tak nak volunteer jadi. Yang cakap tak sedap tu yang paling lari dulu. Tahu tak tuan-tuan, kita senaraikan kaki komplain ni, rupanya muka-muka ini yang paling lari kalau nak diketengahkan. Itu tengok Tuhan nak tunjuk. Bila jadi sesuatu, Haji, cakap banyak, pergilah naik depan. Oh, saya, dia pergi lagi terus. Tapi kalau cakap dia nombor satu. Dan kalau nak masukkan dia dalam AJK pun, dia lari dulu. Hang ni komplain banyak Haji, kita perlu orang macam Haji ni Ji. Daripada memekak duk speaker kat luar tu, mes sini termasuk sama-sama dalam jawatan kuasa, mungkin Haji boleh tolong. Dia tak, aku tak adalah sampai macam tu. Korang buatlah, korang muda-muda ni. Aku bukan larat lagi dah, aku duk tolong tepi boleh lah. Tolong tepi apa, baik kau duk tepi tu eh. Dia bukan kat sini Tuhan, jangan risau. Tu jauh hala mana tak tahu lah, Australia ke mana tak tahu. Macam tu perangai. Jadi benda-benda ni dah lah yang datang 10 orang. Yang datang semayang dah lah 10 orang. Politik dah hambat 2 orang, tinggal 8 orang. Aliran tak tahu apa saya sebut tadi, buang lagi 2 orang, dah tinggal 6 orang. Jadi masalah tadi mula-mula tu, AJKK, GKK yang setahun tak datang tu, buang lagi 3 orang, tinggal 3 orang. Last tak ada orang. Tu pun syaitan berjaya. Saya ambil satu ayat Quran. Bukan satu ni, banyak ni. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya seronok kalau dia masjid ni dia ready Quran kadang-kadang atas meja tu. Pasal ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia terlintas apa, dia capai Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairuhu minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ini surah Al-A'raf ayat 12. Syaitan duk argue dengan Allah Ta'ala. Dia kata apa? Allah berfirman, apakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Allah tanya, Iblis oi, apa yang menghalang kamu? Iblis ni seko, sebab tu dia cakap aku engkau dengan Tuhan dan kamu. Dia bukan kami. Dia sekonya. Tak apalah, cerita tu panjang. Iblis jawab, aku lebih baik. Qala ana khairuhu. Khairu ni khairah. Khair ni baik. Aku lebih baik daripada dia. Pasal apa? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia daripada tanah. Kebencian ini dia bubuh dalam anak Adam supaya ada double standard. Yang kita pun ada kat sini, pandang orang ni rasa tak puas tengok orang ni walaupun sama-sama tanah. Jangan main-main. Jangan main-main. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah kata apa? Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya. Syurga, dah masuk syurga dah Iblis pun. Sebab tu dia bukan orang jahat dulunya. Kalau tak duduk syurga. Hebat dia dulu. Kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk dalam kalangan makhluk yang hina. Tengok. Syurga tempat cantik. Kau buat perangai sombong, kau keluar. Masjid rumah Allah Ta'ala, surah rumah Ta'ala. Kalau kau ada sifat sombong, boleh jadi Allah tutup pintu ni. Kau jangan masuk rumah ni. Sebab tu yang tinggal adalah orang yang bersih hatinya. Jaga. Kalau rumah kita pun, kita tak suruh semua orang masuk. Siapa boleh masuk ke rumah kita? Bukan semua orang boleh masuk. Allah jaga rumah dia. Bukan semua orang boleh duduk dalam ni. Sebab itulah ni mahal. Sebab tu saya cakap syukur sangat-sangat dah jadi ahli masjid. Ya Allah, kau bagikanlah aku istiqamah untuk datang sini. Ustaz pun kadang-kadang tak datang, tuan-tuan. Saya kadang-kadang ada quarters pun tak datang. Kadang-kadang duduk bersambung dengan masjid pun tak datang. Tak tahulah senggugut tiap-tiap kali datang kot. Betul bukan kira ilmu ni.
Kadang-kadang saya sendiri pun mungkin lagi malas ada sifat daripada tuan-tuan. Subuh bunyi kadang-kadang duk lambat-lambat nak bangun, kadang pergi, kadang tak pergi. Ada orang tu tak jadi ustaz pun, pergi, tak pandai mana pun, istiqamah, tak ada kereta pun jalan kaki. Kadang-kadang tak ada motor duk kayuh basikal. Dia bukan pandai baca Quran sangat, aku lagi pandai. Tapi dia buat apa Tuhan suruh. Mulia lagi dia. Mulia lagi dia. Syaitan dia perangai. Allah Ta'ala halau dia daripada syurga pasal sombong. Kemudian syaitan sambung cakap apa? Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Dia cakap, iblis jawab, bagi aku tangguh waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dia sebenarnya nak skip cabut nyawa, dia nak terus hari kiamat terus. Allah tak bagi. Allah cakap faqala innaka minal munzarin. Allah jawab, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh waktu, tapi masa kiamat hang pun kena juga. Dia bagi tangguh. Okeylah, tu masalah penangguhan dia. Qala fa bima aghwaytani la aq'adanna lahum siratakal mustaqim. Ni nak tengok. Iblis jawab, kerana engkau telah menyesatkan aku. Tengok bahasa dia. Dia blame Tuhan. Ya Allah, oleh kerana kau dah sesatkan aku. Siapa sesatkan siapa sekarang ni? Kau hajar tak kau hajar? Jangan ada sifat macam ni. Jangan ada sifat macam ni. Dalam pada teruk perangai macam ni, oleh kerana kau takdirkan aku sesat. Seolah-olah dia cakap, engkau lah buat ni, bukan aku. Dia punya kuah hajar dia tu, sesungguhnya apa ni, oleh kerana engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan selalu menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus, siratul mustaqim. Dah baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tapi dia akan kacau siratul mustaqim, jalan yang lurus tu. Dia janji, aku akan kacau dia orang ni daripada jalanmu yang lurus. Sampai hari ni, sampai sekarang ni. Dan dia sambung, ini yang kena jaga-jaga. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahun syakirin. Iblis kata apa? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka daripada depan. Depan dia datang. Dia cakap, aku akan datang daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Ini dia punya janji. Patah balik tadi. Salah satu tempat perbuatan manusia anak Adam yang paling dia benci, dalam banyak-banyak anak Adam buat baik, satu baik ni dia paling benci, ialah sujud. Dan masjid datang dari perkataan sujud. Dan ini tempat sujud. Dan dia paling pantang orang datang sini. Dia paling pantang kerana dia tak nak sujud lah, dia turun ke bumi. Dan dia tak puas hati tengok anak Adam sujud. Pertembungan dia dengan kita bukan pasal dia tak boleh nyanyi karaoke ke apa, tak. Bukan pasal nasi lemak kita lagi sedap daripada dia, bukan dia boleh terbang, kita tak boleh terbang, bukan kita daripada tanah ke apa, tu satu hal. Tetapi paling dia tak boleh terima anak Adam apabila dia buat dosa, dia sujud, aku tak sujud. Nah, hadis Nabi kata apa? Kalau kita sujud tilawah. Sujud tilawah bila? Sujud sejadah kan? Sujud sejadah. Ataupun sujud syukur, ataupun sujud sahwi, maka syaitan cakap apa? Celaka aku. Nangis, sambil nangis. Dia cakap apa? Anak Adam disuruh sujud, mereka sujud, aku enggan, maka celakalah aku. Dia sampai sekarang, kalau kita sujud, dia paling tak boleh terima. Pasal inilah titik punca dia turun, dan dia terus masuk neraka. Sebab itu dia punya dendam dengan anak Adam, kalau boleh aku tak nak tengok dia orang sujud, lagi-lagi datang sini. Kena faham benda ni. Jadi dia cari jalan, dia cakap apa? Depan aku datang, belakang aku datang, tepi aku datang dari pelbagai cara untuk kau jangan sujud. Kalau mula-mula dia suruh duduk kat rumah lah, lama-lama kat rumah lemah lah.
Duk tengok TV sat lah, cucu duk timang sat lah, lama-lama asal pukul 6.30. Dia nak lengahkan. Kalau dia tak boleh nak tepatkan, dia lengahkan. Kalau tak boleh dia lengahkan, dia tangguhkan, dia lupakan. Jadi jaga-jaga. Ini adalah rumah Allah Ta'ala kerana nikmatnya sangat-sangat besar. Baik, sebagai penutup, kenapa saya cakap hari ini jambatan ke syurga? Maka salah satunya jalan untuk masuk syurga ialah ke rumah Allah Ta'ala dan juga menuntut ilmu dalamnya macam tuan-tuan buat hari ini. Man salaka tariqan, siapa yang memasuki satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke syurga. Riwayat Muslim. Anda dah datang satu jalan untuk tuntut ilmu. Ilmu ni ulama bincang, ilmu repair kereta ke, ilmu cat ke, ilmu apa? Ilmu tu fardu kifayah. Ilmu yang dimasukkan ni ilmu fardu ain yang semua orang kena belajar, iaitu halal dan haram, sah dan batal, dan hukum-hukum agama, tauhid maupun fiqh ibadat. Jadi siapa pergi tempuh satu jalan tuntut ilmu, Allah buka highway jalan untuk dia pergi syurga. Hadis riwayat Muslim. Dan sebagai penutup, menghadiri majlis ilmu di rumah Allah Ta'ala. Di rumah Allah Ta'ala ni. Hadis daripada At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadis Hasan Sahih. Dengar betul-betul. Sesiapa yang pergi ke masjid ataupun surau. Ni masjid lah ni. Bahasa Arab panggil, kita panggil surau. So Jumaat Barang siapa yang pergi ke masjid ataupun surau hanya untuk mempelajari kebaikan. Lepaslah syarat ni. Tuan-tuan datang hanya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarnya. Atau macam saya ni, pergi ngajar. Nak belajar ataupun mengajar. Siapa datang rumah Allah Ta'ala ikhlas semata-mata nak belajar ataupun mengajar agama, kebaikan, dia dapat ibarat pahala orang yang buat haji secara sempurna. Saya doakan saya dan tuan-tuan sekarang dapat pahala pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Besar pahala pergi haji dan Nabi tutup dengan sempurna. Rugi orang yang tak buat benda ni. Kita mungkin sampai satu umur kita pun tak dapat pergi haji, tuan-tuan. Duk kumpul duit cukup 10,000, turn tak sampai. 10,000 ada, turn dah sampai, badan sakit pula. Badan sakit, turn dah sampai, duit dah ada, Covid pula, kapal terbang tak boleh nak terbang pula. Ada badan sihat, duit tak ada pula. Macam-macam sebab. Kadang-kadang sampai meninggal orang tak pergi haji. Tetapi Tuhan bagi ruang. Solat duha, solat isyraq yang awal waktu tu, kena syarat dia dapat haji umrah sempurna 3 kali. Nabi cakap, siapa duk mengaji datang untuk kebaikan, rumah Allah Ta'ala ni ikhlas betul-betul, dapat pahala pergi haji. Berapa kali dah pergi haji kalau duk dengar kuliah. Tapi jangan cucuk duit tabung haji tu pergi beli motor pula. Syariat pergi haji tu mesti jalan lagi. Ini pahala saja. Pahala, pergilah haji juga. Jadi insya-Allah inilah penutupnya. Terus istiqamah. Kita jangan fikir orang. Kalau kita fikir orang tak datang, orang ni bila nak datang, kita sudah tak datang. Kita datang dulu. Kita datang dulu, kita suruh orang terdekat kita datang, heret anak kita sikit datang kadang-kadang, isteri kita sikit datang. Bermula dari kita dulu, baru berkembang kepada masyarakat. Dulu masa saya ada AJKKKKK satu tempat, di satu surau, di satu masjid, orang tu, saya muda masa tu. Sekarang pun muda, bukan tua lah. Tapi dulu lagi muda lah, 20-an macam tu. 30-an, 20-an. Orang duk tanya kita, dia hentam kita ni. Kita AJK muda. Dulu mana ni? Pemuda-pemuda. Tak ada tolong main masjid. Tak ada tolong ni apa, korban. Tak ada tolong, tak ada datang ceramah ni. Semua buat tak tahu. Mana orang-orang muda, tak ada ke? Kita orang muda, kita diberi peranan ni untuk jaga orang muda lah. Saya dah banyak kali kena macam ni. Saya dengan kawan saya, 2 orang lah. Nak kena bantai orang tua ni. Saya tanya Haji, macam ni lah. Haji tanya orang muda, anak Haji semua mana? Muka rasa nak reverse belakang tau. Anak kau pun kau tak boleh suruh datang. Kau nak aku heret anak orang. Baru tengok muka masing-masing. Ada tak anak seorang-seorang ada kat sini? Tak ada. Oh, anak saya dia overseas. Oh, anak saya dia dah pindah. Tak ada lah. Setahun aku tak nampak muka bang. Oi, ada je kat rumah tu. Baru muka nak biru kejap, merah kejap, biru kejap.
Nombor 2, ni sibuk-sibuk orang muda nak datang, haji pun lepas pencen baru aku nampak. Masa muda dulu pergi mana? Orang pandai buh kat orang. Umur 60 lebih baru aku nampak kat sini. Semua yang sembang ni. Kau nak suruh orang umur 20 tu datang, dia pun macam kau dululah. Dah. Daripada biru tukar pink pula muka. So, you repair you punya diri dulu. Kau ajak anak cucu kau datang dulu. Kau ajak jiran tetangga kau ajak bini kau datang dulu. Dah settle benda ni. Pasal Tuhan cakap apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, bukan orang lain. Kenapa kau sibuk orang? Bila kau dah settle hal diri kau, baru kau cerita orang. Masalah masyarakat ialah menengok orang supaya jadi baik, dia tak payah baik. Jadi dia tunggu orang buat. Apalah surau ni tak ada orang. Yang tak ada orang, rumah kau ada 13 orang tu. Kalau 13 orang tu separuh datang, ramai dah kat sini. Jadi ni nampak syaitan main. Saya bukan marah tuan-tuan. Benda ni hempuk muka saya juga. Pasal ustaz pun ditanya pula, bapa ustaz datang, mak ustaz datang, adik ustaz datang. Adik aku pun sama juga. Dia semayang lah, tapi dia kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Itulah heret anak. Dia nak nangis ke, dia nak tidur dalam kereta, datanglah. Masa aku ada kuasa atas engkau, kau kecil lagi, aku boleh paksa kau datang. Tapi satu hari umur kau 20, umur kau 30, abah dah tak boleh paksa kau. Inilah momen berapa tahun yang aku boleh ajar kau. Kau suka tak suka, kau nak nangis, aku paksa kau datang. Pasal aku tak nak terkilan. Bila aku umur 60, aku nampak engkau, aku terkilan dulu, kenapa aku tak suruh. Jadi kita mungkin dah tak boleh buat kat anak kita, tolong buat kat cucu. Bawa dia kadang-kadang datang. Syaitan pun cakap, hantu punya orang tua semayang bawa cucu pula. Aduh, salah juga. Dah bawa budak, mesti sebab itulah Nabi duk pergi sujud, Hasan Hussein duk main atas kepala dia. Ada ke dia pergi terajang cucu dia? Macam mana? Itu Nabi. Nabi pun macam tu, kita macam tu, relax lah. Pasal kita kepuk, kita kunci, kita tutup ruang. Setan pun cakap tadi, aku bukan pastikan korang ni memang pelingkupnya. Dan kita pun terkena fitnah tu juga. Bukan tuan-tuan, termasuk ustaz-ustaz, termasuk saya. Jangan sembang kari lebih lah. Lebih pada diri sendiri juga. Saya dipersoalkan 2 kali ganda daripada tuan-tuan. Hari ni ustaz macam-macam benda perangai dengar. Ada yang didakwa lah, tak tahu salah tak salah, liwat lah, scam duit orang lah, tak tahu haji umrah pun tak tahu pergi mana lah. Bukan kena kat tuan-tuan ni, orang macam saya ni. Jadi hati-hati, fitnah syaitan dia kacau semua, dia tak pilih. Nabi pun dia kacau, apatah lagi ustaz. Tipu je cakap 8.40 nak berhenti. Jadi sebelum dia meleret lagi, saya berhenti sekarang. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Jadi saya mohon maaf lah tersalah kata tak apa semua. Terima kasih, ni satu taman baru. Saya ada pergi Sungai Sekamat, saya ada mengajar dekat Ceras, saya ada mengajar dekat Sungai Ramal Luar kadang-kadang. Tapi sini barulah. Sampai saya tak tahu jalan ni. Dia tak pernah main area sini. Terima kasih. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Jumpa saya tegur-tegur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.